Assalamualaikum dan salam sejahtera Dr. Khairuddin Arifin. Saya Basyari Basakina binti Masmur, nomor angkat NPP 2020109425. Saya merupakan pelajar semester 4 yang mengambil major sejarah dan kesusastraan Melayu sebagai subjek minor. Nomor pengenalan saya adalah 000208121232. Saya merupakan seorang yang bujang. Kini saya berada di alamat 28 Jalan 23 Taman Palakong Jaya 43300 Selangor. Dalam melihat perkara ini, penguasaan secara sepenuhnya kolonial British di Perak bermula selepas terbatalnya perjanjian Angkor pada tahun 1874. Akibatnya, keadaan ini memperlihatkan perubahan yang utama dalam negeri Perak, terutama mengenai aspek politik dan juga ekonomi. Dan tidak daripada pembukaan kawasan-kawasan perlenggongan di Perak dilihat sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara besar-besaran. Kemasukan buruh Cina telah menempatkan mereka di tapak-tapak perlenggongan bagi memenuhi keperluan tenaga buruh. Walau bagaimanapun, tenaga buruh Cina ini kemudiannya dilihat berperanan dalam penglibatan untuk mempergiatkan ekonomi di Perak melalui sektor pembangunan bandar, pertanian, dan perdagangan serta perniagaan dan perdagangan. Masuk kepada kegiatan perlenggongan, pada pemasukan awal buruh Cina ke negeri Perak, pengenalan sistem kapital oleh pihak British mulai memperlihatkan peranan pelonggong Cina, terutama tauke-tauke longgong dalam perkembangan bandar dan pekan kecil biji timah di Perak. Perlenggongan oleh tenaga buruh Cina ini dilihat apabila mereka telah memberi keizinan untuk melonggong biji timah oleh Sultan Alauddin pada tahun 1976. Pada tahun 1820-an hingga 30-an, pelonggong Cina ini kembali aktif dan tertumpu di bandar, sehingga menyebabkan terbentuknya sebuah jawatan yang dikenali sebagai Kapitan Cina. Menerusi kegiatan perlenggongan, Kinta telah dilihat berperanan besar yang berfungsi sebagai sebuah pusat pengumpulan dan pengeksporan biji timah dari pedalaman sehingga ke pasar-pasar luar, meskipun tiada sebarang aktiviti perlenggongan yang dilakukan di kawasan tersebut. Penemuan kawasan perlenggongan yang mempunyai sejumlah besar penemuan biji timah oleh Long Jafar di Grand Pau pada 1848 telah mulai menyaksikan titik awal pensejaraan penglibatan secara besar-besaran dalam perlenggongan biji timah di Larut. Pemasukan buruh Cina ini dianggarkan seramai 20 orang pada awal pembukaan kawasan perlenggongan. Lanjutan daripada penemuan kawasan perlenggongan ini, akhirnya muncul sebuah pembukaan kawasan perlenggongan biji timah di Kelian Baru yang memperlihatkan lebih ramai tenaga buruh Cina dibawa masuk ke laut oleh Long Jafar dan saudara Cina dari Pulau Pinang. Ini kemudiannya telah menyebabkan wujudnya perkembangan pertempatan seperti Kelian Pau, Kelian Baru, Matang, Simpang, dan Teluk Pertam. Selain daripada dibawa masuk oleh Long Jafar, ramai orang Cina yang telah berimigrasi sendiri ke laut dan berketurunan Hakka. Kumpulan pelonggong Cina yang terawal tiba di laut dan membuka lambung biji timah di Kelian Pau ialah kumpulan yang diketuai oleh Lau Asam yang berkawan baik dengan Long Jafar. Lau Asam ini dilantik sebagai agen bagi mengendalikan lambung biji timah kepunyaan Long Jafar di Larut. Pada tahun 1850-an, jumlah orang Cina di Larut ini dilihat meningkat secara mendadak menjejak lebih kurang 4.000 orang di Kelian Pau, manakala 2.200 orang lagi di Kelian Baru. Kepakaran dan pengalaman dalam mengusahakan pelonggongan biji timah semasa di negara asal mereka menyebabkan mereka berperanan sebagai penggerak dalam membentuk Perak sebagai sebuah negeri pengeluaran biji timah dunia pada ketika itu. Pengalaman dalam pengusahaan kegiatan pelonggongan ini memudahkan buruh Cina dalam mengaplikasikan serta menambah baik teknologi yang sedia ada. Mereka juga mulai melakukan kaidah penambahbaikan dalam penggunaan alatan seperti penggunaan roda, pam air, dan juga campur dalam kerja-kerja pembersihan. Kemudian mereka juga turut membantu dalam pembinaan semula struktur palung biji timah yang telah dibina pada awalnya bagi memperbanyak lagi hasil biji timah yang mampu diperolehi untuk dipasarkan ke Pulau Pinang. Pada tahun 1880-an, Fo Chong Chong telah dilihat berperanan dalam membangunkan perlenggongan biji timah di Lembah Kinta, secara khususnya dengan bermulanya perpindahan secara beramai-ramai buruh Cina dari Larut ke Kinta untuk mencari kawasan perlenggongan yang baru.
Kesan daripada penghijraan ini akhirnya telah menyaksikan perkembangan perumahan biji timah di Lembah Kinta pada 1889 yang dahulunya hanya berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pengeksporan. Seterusnya, perkembangan perumahan biji timah ini juga dicatatkan pada tahun 1879 di sekitar Kamunting dengan 32 kawasan perlumbungan kepunyaan Nang Bobi dan juga Ki Aulung yang merupakan sebuah pekan kecil bagi orang Cina. Kawasan sekitar Aulung ini memiliki sebanyak 30 buah lombong biji timah dengan jumlah pelombong seramai 3.827 orang. Di daerah Lembah Kinta pula, Papan merupakan kawasan perlombongan terawal yang menempatkan sebilangan ramai orang Cina Hakka yang merupakan sebuah kelompok kongsi gelap Gen Hin yang diketuai oleh Yu Aang, Wong Kong, dan Jin Si. Perlombongan di Papannya mempunyai 13 kawasan perlombongan, kemudiannya dilihat menghadapi kemerosotan menjelang tahun 1930-an yang menyebabkan sebagian kecil lombong-lombong ini dipajakkan kepada kelompok bebas Cina dan juga dijadikan kawasan rekreasi oleh orang Eropa. Seterusnya berkata mengenai kegiatan perniagaan. Penglibatan buruh Cina yang dilihat dalam sektor perniagaan terbagi kepada dua, antaranya adalah golongan yang berniaga secara kecil-kecilan dan ada juga buruh Cina yang semakin giat serta bijak menguruskan perniagaan sehingga mampu melibatkan diri dalam sektor perdagangan. Merujuk kepada akhbar yang telah diterbitkan pada tahun 1900 sehingga 1937 menyatakan bahwa perniagaan mampu meningkatkan taraf kehidupan di Perak. Intiran daripada kenyataan yang dikemukakan oleh akhbar pada ketika itu, ia telah membuktikan bahwa komuniti Cina yang mula membina penempatan di Perak telah memanfaatkan peluang ini dalam menjamin kehidupan di samping masyarakat tempatan. Dalam melihat sektor perniagaan yang berkategori, perniagaan yang dijalankan adalah terdiri daripada penjualan hasil pertanian, barangan runcit, penjualan kereta, perkhidmatan sewaan, tempat tinggal sementara, dan juga pengolahan hasil bumi untuk dijadikan sebagai bahan jualan. Bandar Taiping merupakan bandar yang memperlihatkan pembangunan komuniti Cina yang mula menjalankan aktiviti perniagaan dalam kehidupan seharian semasa penguasaan kolonial British ini. Nama Taiping yang secara asal-usulnya dilihat berasal daripada perkataan Cina yang bermaksud aman yang berpanjangan. Pada asalnya, Taiping merupakan sebuah ibu negeri bagi negeri Perak semasa pemerintahan British yang memperlihatkan pembangunan infrastruktur yang dibina oleh kerajaan British termasuk lapangan kerajaan, pejabat pos, dan deretan bangunan kedai-kedai. Oleh itu, dengan pembangunan yang didirikan oleh kuasa kolonial British pada ketika itu telah mendorong kepada terbentuknya satu sektor ekonomi yang membangun khususnya dalam kegiatan perniagaan. Kawasan Taiping yang kemudiannya berkembang sebagai sebuah kawasan pelancongan juga mengakibatkan orang-orang Cina mula mengambil peluang untuk menyediakan khidmat perhotelan. Pada tahun 1900 muncul pengiklanan yang menyatakan bahwa syarikat Taiho dan Zio dalam Perak Tiongkok merupakan sebuah perniagaan yang menyediakan barang yang berkualitas yang diambil dari kilang yang terbaik. Antara barang yang disediakan adalah seperti beras makanan hancur dan juga minuman yang beralkohol. Kebolehan jaminan stok yang diberikan oleh syarikat ini kemudiannya turut bekerjasama dalam membangunkan kedai-kedai runcit di Taiping. Dalam masa yang sama, terdapat juga perusahaan syarikat Ginseng yang diusahakan oleh orang Cina yang mempunyai jalangan di Pulau Pinang dan juga di daerah Langkawi yang menunjukkan perluasan perniagaan yang dibangunkan oleh komuniti Cina di Perak. Selain daripada itu, orang Cina di Perak yang turut menjalankan perniagaan air minuman bersoda, syarikat minum bersoda ini telah ditubuhkan pada tahun 1919. Penghasilan air soda tersebut sangat istimewa karena mempunyai botol yang terdapat ukiran nama perniagaan, yaitu Paulsio. Pembagaian perisa air yang disediakan oleh syarikat ini adalah untuk kesehatan seperti champagne dan football shot, menyebabkan ianya mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat tempatan. Di samping teknik penjualannya yang menjual 9 kotak dalam sehari menggunakan troli yang dikendalikan oleh pekerjanya di sekitar Taiping.
Selain itu, muncul pula perusahaan kopi yang dibangunkan di Taiping pada tahun 1933 bernama Aotong. Hasilan kopinya yang sedap dan istimewa yang dihasilkan dalam 3 jenis menjadi pilihan karena kualitas kopinya yang diimpor dari Brazil. Orang Cina di Taiping juga turut melaksanakan penjualan otomotif yang berlaku kesan daripada revolusi industri yang berkembang di benua Eropa pada abad ke-20. Pada masa tersebut, pemandu kereta hanya dilihat sejumlah 20 orang yang terdiri daripada seorang orang Melayu dan selebihnya berbangsa Eropa. Perniagaan otomotif kemudiannya telah berkembang pesat dengan memperlihatkan 4 pengiklanan berkaitan penjualan otomobil pada tahun 1935 dan kesemuanya diusahakan oleh orang-orang Cina. Walau bagaimanapun, sektor perniagaan otomobil yang diusahakan adalah tidak hanya tertumpu kepada penjualan kendaraan semata-mata, namun terdapat juga peruncit-peruncit yang turut menjual alat ganti kereta seperti popong. Dan dengan perkembangan industri dan penggunaan otomobil yang meningkat, muncul pula perniagaan yang menjual alat-alat aksesoris kereta yang memperlihatkan sebanyak 6 buah syarikat yang menawarkan jumlah pada tahun 1935 menurut Taiping Weekly Report. Seiring dengan peningkatan keperluan otomotif, orang-orang Cina turut menjalankan perniagaan kereta yang mendapat permintaan tinggi bagi penghasilan tayar-tayar kendaraan. Hal ini memberikan peluang yang baik kepada orang Cina dalam menyediakan keperluan dan membina keuntungan dari sektor perniagaan awal yang dijalankan. Seterusnya kita masuk kepada kegiatan pertanian dan perladangan. Dalam meninjau pelibatan buruh Cina, mereka juga terlibat sama dalam aktivitas pertanian dan perdagangan. Sektor pertanian dan perdagangan yang bermula digarap sejak tahun 1880-an lagi yang bertujuan untuk memenuhi keperluan sumber makanan terhadap buruh Cina yang semakin lama semakin meningkat di kawasan bandar dan juga di Pekan Perak. Di Perak, sektor pertanian atau perladangan lebih terkenal di daerah hilir Perak seperti di Teluk Ensai, Dagon Dato, Batak Rabi, Cikus, Tegong, Langkah, Sileko, Simpang 3, Rungkah, Sungai Sumun, Hutan Melintang, Cangkacong, Sungai Manik, dan juga Labu Kubang. Kegiatan pertanian dan perdagangan di negeri Perak ini bersifat monocultivation, yang bermaksud sektor ekonomi pertanian atau perdagangan yang tidak menumpukan satu jenis tanaman saja. Oleh itu, sektor ekonomi pertanian atau perdagangan di Perak ini turut menghasilkan berbagai jenis tanaman seperti getah, kelapa sawit, kelapa, koko, dan juga tebu. Tokyo merupakan seorang buruh Cina yang menjalankan aktivitas pertanian yang turut menetap di Tanjung Maling, Perak bersama orang Melayu. Menjelang abad ke-20, sektor pertanian komersial di Perak turut mempengaruhi perkembangan sektor biji timah di Garut dan juga pembangunan bandar-bandar di negeri Perak tersebut. Aktivitas perdagangan getah di Taiping yang pesat turut menjadikan kawasan tersebut kekal sebagai ibu negeri bagi negeri Perak daripada dipindahkan ke Ipoh pada tahun 1937. Semasa ketidakstabilan sektor perlombangan biji timah pada awal abad ke-20 di Perak, keadaan ini turut memberi ruang kepada sektor pertanian komersial untuk memperlihatkan kemajuannya dalam pembangunan bandar dan pekan di Perak. Kegiatan perdagangan getah ini banyak dijalankan di kawasan seperti Matang, Tanjung Maling, dan juga Batu Gajah. Tanaman getah mulai dilakukan selepas tanaman kopi diperkenalkan di tanah Melayu yang turut dikenali sebagai Plantation Revolution yang diasaskan oleh H.N. Ridley. Beliau turut mengajarkan cara yang betul untuk menoleh getah agar kuantiti getah yang ditoleh dapat dimaksimumkan. Sejak tahun 1910, tanaman getah di hilir Perak turut dikomersialkan karena permintaan pasaran yang tinggi, serta pihak British turut menawarkan skema pinjaman khusus bagi golongan peladang, terutama pengusaha ladang getah pada tahun 1909. Pengusaha ladang yang ingin menjalankan kegiatan penolakan tanah atas tujuan pembukaan ladang hendaklah mendapatkan desain yang diluluskan oleh Power Logo Supervision Designing. Kebanyakan ladang yang berada di Cangkacong dimiliki oleh peladang Cina. Selain itu, buruh Cina di Perak juga terlibat dalam penghasilan kelapa sawit, di mana pihak British telah mereservkan beberapa buah kawasan untuk penanaman kelapa sawit. Hal ini karena permintaan terhadap kelapa sawit semakin meningkat, terutama minyak sawit dan isirung sawit
yang digunakan untuk menghasilkan sabun, lilin, dan juga plat timah. Bukan itu saja, minyak sawit juga mendapat permintaan yang tinggi karena digunakan sebagai pelincir kotak ganda pada roda pengangkutan seperti ralon kereta api. Tambahan lagi, minyak sawit juga digunakan dalam industri pembuatan makanan seperti margarin dan juga coklat. Buruh Cina di negeri Perak juga terlibat dalam pengusahaan koko dan tebu. Walaupun koko dan tebu adalah suatu aktiviti penanaman yang lambat dikomersialkan berbanding getah dan kelapa sawit, pihak British akhirnya tetap berjaya meluaskan pemasaran koko dan tebu. Pada tahun 1880-an sehingga tahun 1940-an, penanaman koko di Perak telah dikategorikan sebagai penanaman fase pertama yang mengambil kira tentang keadaan tanah dan iklim sesuatu kawasan. Penanaman koko telah menjalani 3 fase untuk bersaing bersama tanaman lain seperti getah dan kelapa sawit. Aktiviti penanaman koko juga sesuai dilakukan untuk pengusaha atau pekebun kecil, serta tanaman koko ini hendaklah ditanam di kawasan yang aluvial. Dan itu juga penanaman tebu turut mendapat perhatian apabila permintaan terhadap tebu meningkat disebabkan keperluan gula oleh pihak British. Tambahan lagi harganya turut meningkat. Oleh itu, penanaman gula dianggap dapat meningkatkan aktiviti komersial di Perak. Pihak British telah membuat beberapa syarat terhadap pentahbiah untuk membuka perdagangan tebu. Antara syarat tersebut adalah tiada premium atau tarif dikenakan, tiada sewa bagi 3 tahun pertama aktiviti penanaman tebu, dan selama setiap buah tersebut hendaklah membayar sebanyak $1 bagi setiap 1 ekor tanah dan banyak lagi. Beralih kepada peranan dalam pembangunan bandar, bermula dengan penglibatan dalam kegiatan perlombongan secara khususnya, buruh-buruh Cina ini mulai dilihat membina penempatan di sekitar Perak selepas memperolehi keselesaan yang dijanjikan oleh pihak British. Bagi orang Cina Hokkien, mereka lebih memfokuskan kepada sektor perdagangan yang melibatkan perniagaan secara ekspor dan impor. Penglibatan secara menerus ini kemudiannya mulai memperlihatkan perpindahan masyarakat Hokkien yang mulai bermestautin secara berperingkat di Teluk Ensan. Catatan daripada Hao menyatakan bahwa masyarakat Cina mulai membina penempatan di Durian Sebatang akan dipindahkan ke Bandar Teluk Makintan yang turut dibina kelengkapan infrastruktur di samping pembaruan namanya kepada Teluk Ensan. Pembinaan Menara Condong yang dibina pada tahun 1885 oleh seorang arsitek Cina, Liang Chongchong, merupakan pembangunan ketara yang dibina di Bandar Teluk Ensan yang berfungsi sebagai sebuah tempat tapungan air bagi penduduk tempatan, di samping berfungsi sebagai menjadi menara jam pada tahun 1984. Kewujudan dan peranan pelabuhan Teluk Ensan telah dilihat sebagai sebuah pelabuhan utama di negeri-negeri Melayu bersekutu dan berfungsi sebagai pelabuhan utama di Perak. Pelabuhan Teluk Ensan yang dilihat sebagai titik pertambahan komunitas Cina di Perak telah mempengaruhi ahli-ahli perniagaan Cina yang berjaya menempa nama dalam sektor perdagangan di negeri-negeri selat, mulai berhijrah ke Perak untuk mengaut keuntungan dan sekaligus membangunkan ekonomi di Perak. Di Mukim Dinding, pembentukan penempatan masyarakat Cina oleh pihak British telah mulai memperlihatkan penglibatan mereka dalam membangunkan pembukaan tanah-tanah persendirian untuk penanaman getah. Misalnya, Guok Nongqing yang telah meminta kelulusan pembukaan tanahnya di Mukim Sitiawan pada awal abad ke-20, kemudiannya telah menyaksikan perkembangan industri perdagangan getah yang bertujuan sebagai tanaman komersial yang dilihat semakin berkembang sehingga ke 29.600 ekar. Tidak dinafikan bahwa kesan daripada politik Cina yang berlarutan sehingga penghijrahan sembilan penduduk ke tanah Melayu telah melihat wujudnya pengasingan buruh-buruh Cina mengikut wilayah asal mereka. Kebiasaannya, buruh-buruh Cina yang bekerja sebagai kuli akan dibentuk di dalam sebuah kumpulan yang berasal dari puak atau wilayah yang sama dan diketuai oleh seorang ketua bagi menguruskan kebajikan dan keselamatan mereka. Pengasingan ini adalah untuk mengelakkan berlakunya peperangan seperti yang pernah berlaku di Larut, sehingga menimbulkan kesan yang mendalam terhadap pentadbiran Perak pada awal abad ke-19. Walau bagaimanapun, pembukaan Mukim Langkat yang bermula pada awal abad ke-20 mulai memperlihatkan perpindahan buruh-buruh Cina yang sebelum ini tinggal di Mukim lain sebelum berhijrah ke Langkat.
Pembentukan komuniti Cina di Langkap kemudiannya diberi tumpuan terhadap pengumpulan bahan-bahan hutan yang kemudiannya ditebang untuk dijadikan pembukaan tanah sempurna penanaman padi dan sayur-sayuran. Juga sebilang daripada mereka yang terlibat dalam aktivitas ternak babi, ayam, serta itik untuk dijual bagi menampung kehidupan seharian. Sembari dengan pembentukan komuniti Cina yang kian membesar ini, perkara ini kemudiannya telah mewujudkan sebuah perkembangan pembangunan sektor ekonomi di Perak yang melahirkan golongan peniaga Cina. Statistik penduduk lengkap yang mencatatkan jumlah komuniti Cina sebagai golongan majoriti telah meletakkan pembangunan mukim lengkap adalah meliputi kepada pemfokusan terhadap aktiviti yang dijalankan oleh masyarakat Cina. Lantaran daripada dorongan pihak British dalam usaha membangunkan mukim lengkap dan memantapkan lagi pengeluaran hasil-hasil tanaman yang diusahakan. Seiring dengan kebangkitan parti politik Cina yang telah menyebabkan tertubuhnya sebuah sekolah yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Berlainan daripada sifat pembentukan awal sekolah vernacular, sekolah ini ditubuhkan untuk mengutamakan identiti masyarakat Cina yang dibentuk dan dikekalkan dalam komuniti Cina di Langkap tanpa mengira wilayah asalnya. Kesannya, melalui pembinaan ini, ia mampu memberikan peningkatan dalam sektor ekonomi di Langkap secara tidak langsung disebabkan oleh berlakunya peningkatan perpindahan dan pemilihan sekolah ini sebagai sekolah utama bagi anak-anak guru Cina. Pembinaan sekolah di Langkap yang turut dikenali sebagai SRJKC Wakil ini merupakan hasil daripada sokongan dan bantuan dalam bentuk keuangan oleh ibu bapak yang membantu sekolah untuk membina kepelbagaian rancangan di samping menaikkan program pelajaran. Pembinaan ini turut dilihat sebagai pembangunan yang seiring dengan kemajuan pembangunan mukim yang dibangunkan oleh komunitas Cina sebagai penduduk majoriti. Sebagai kesimpulannya, penaklukan kuasa British di negeri-negeri Melayu bukanlah sebagai sebuah kuasa yang menguasai secara serentak, namun penguasaan mereka juga mampu memberikan penjelasan terhadap negeri-negeri sekitar yang dilihat secara khususnya dalam konteks kemasukan buruh Cina. Dalam konteks ini, secara awalnya bermula dengan penguasaan kolonial British ke Singapura, yang telah dinilai dengan titik penggerak kepada kemasukan tenaga buruh dari Cina yang bertambah sehingga mencapai pulatannya yang lebih ramai berbanding masyarakat tempatan di tanah Melayu dalam tempo yang tertentu. Jika dinilai secara keseluruhannya, kemasukan buruh Cina ini adalah dilihat untuk membantu pertambahan ekonomi di negeri Perak secara khususnya dan mampu membangun sebagai sebuah negeri maju dan kaya. Namun, dari sudut lainnya pula, kemasukan buruh Cina di Perak ini telah memperlihatkan pertambahannya sebuah komuniti di kalangan masyarakat tempatan yang mulai meresapi sebagai penduduk tetap di Perak